saya Fazli Yusof. Kita bertemu lagi dalam siri Kuasa Sukses. Kuasai minda, kenali diri, serlahkan kuasa sukses dalam diri anda. Sebelum ini saya telah berkongsi dengan anda bahawa otak kita mempunyai gaya berfikir, model berfikir yang berbeza-beza. Dan salah satu perkara yang ada dalam otak kita ialah otak kita memproses maklumat dengan cara yang berbeza-beza mengikut panca indera yang dominan, iaitu mengikut seseorang itu macam manakah gaya berfikir seseorang tersebut, dipanggil sebagai gaya berfikir. Ada orang yang mempunyai gaya berfikir dominannya visual, iaitu V. Ada orang yang mempunyai gaya berfikir dominannya ialah auditory ataupun A. Dan ada orang yang gaya berfikir dominannya ialah kinesthetic ataupun K. Setiap orang mempunyai gaya berfikir berbeza, mempunyai perkataan yang berbeza antara satu sama lain. Seorang yang auditory dominant suka menyebut perkataan yang berbeza berbanding dengan orang yang visual dominant. Kali ini saya akan berkongsi dengan anda apakah perkataan-perkataan yang biasa disebut oleh mereka. Dan apabila kita mengetahui ini, kita juga bila berbicara dengan mereka, kalau kita mahu memberikan kesan yang impact, ataupun kalau kita mahu menjadi lebih persuasif ketika berbincang dengan mereka, kita perlu menggunakan perkataan yang sama seperti perkataan yang mereka selesa gunakan. Saya tak tahu sama ada anda dominan visual ataupun dominan auditory ataupun dominan kinesthetic sekarang. Tetapi anda mempunyai salah satu ataupun dua di kalangan gaya berfikir tersebut. Dan jikalau saya bertemu dengan anda sekarang, saya percaya anda mahu saya berbual dengan gaya berfikir anda. Dan inilah rahsia mereka yang berjaya dalam bisnes ataupun berjaya dalam kerjaya, kerana mereka buatkan orang lain rasa seronok dan lebih faham apa yang dia betul-betul. Bayangkan di luar sana ada berapa ramai orang yang cuba mempengaruhi orang lain, tetapi mereka menggunakan perkataan yang tidak sama dengan gaya berfikir orang tersebut, menyebabkan orang tersebut tidak berapa menghargai ataupun dapat memahami impact sebenar apakah mesej yang nak disampaikan. Baik, sekarang mari kita tengok apakah perkataan yang selesa bagi mereka yang mempunyai gaya berfikir berbeza. Yang pertama ialah orang yang mempunyai gaya berfikir visual dominant. Orang yang mempunyai gaya berfikir visual dominant, mereka menggunakan perkataan-perkataan visual. Ini contohnya, seperti jelaskan. Apabila anda berbual dengan mereka, mereka katakan, okey, jelaskan pada saya apa yang awak ada, ataupun jelaskan pada saya idea awak. So, mereka menggunakan perkataan jelaskan. Ataupun bila kita mendengar kita bercakap, dia kata, oh, benda ni nampak menarik, oh, ia kelihatan hebat, oh, dia nampak menyenangkan, mari kita teruskan idea ini. So, ini orang yang bila anda ceritakan idea tersebut, dia mentafsirkan idea tersebut dalam bentuk gambar, dan dia nampak gambar itu dalam fikiran mereka. Dan bila nampak idea itu bagus, gambarnya bagus, dan dia kata idea ini nampak bagus. Begitu juga perkataan lain, iaitu gambaran. Berikan saya gambarannya, tunjukkan saya gambarannya. Tunjukkan juga perkataan visual, tunjukkan saya gambarannya. Jadi yang terakhirlah kabul. Ini orang yang tak, bila orang visual tak faham sesuatu, dia kata saya kabul, saya tak nampak idea ini, saya kabul, saya tak jelas, boleh tak tunjukkan pada saya, jelaskan pada saya, bagi terang sikit tentang hal ini, cuba terang suluh hal idea ini. So ini orang yang visual. Pada ketika itu dia berfikir secara visual. Jadi bila anda sedang berbicara dengan orang yang sedang berfikir secara visual, tipnya ialah anda guna perkataan visual, anda gunakan perkataan visual. Elakkan perkataan-perkataan auditory ataupun perkataan kinesthetic, kerana anda sedang berhadapan dengan orang yang pada ketika itu otaknya sedang memproses maklumat secara visual. Begitu juga dengan yang kedua, iaitu auditory. Ada orang semasa itu dia berfikir secara auditory, dan orang berfikir secara auditory dia suka gunakan perkataan terangkan pada saya idea awak, ataupun mari kita bincang tentang ini, ataupun jom kita sembang-sembang, awak beritahu kepada saya idea awak, beritahu. Kalau yang tadi tunjukkan, yang ni kata beritahu idea awak tentang saya. Oh, bila dia mendengar apa yang anda sudah idea anda, dia kata, oh, idea ni bunyi bagus, bunyinya menarik, oh, sounds good. Ini perkataan-perkataan yang biasa digunakan oleh orang auditory. Dan apabila anda berbicara dengan orang yang auditory, maka apa yang anda perlu lakukan? Yes, anda perlu gunakan perkataan auditory. Dan yang seterusnya ialah orang kinesthetic. Orang kinesthetic ialah orang yang merasai sesuatu, menghayati sesuatu untuk memproses maklumat. Dia tidak hanya melihat, dia tidak hanya mungkin mendengar,
dan memproses maklumat, dia cuba merasai sesuatu tersebut, dia cuba menghayati sesuatu lebih mendalam. Biasanya orang kinestetik dia lebih lambat sikit berbanding dengan orang visual, dan orang visual dia bercakap dia lebih pantas kerana dalam otaknya ada banyak gambar dan dia mahu ceritakan semua gambar. Orang kinestetik dia akan cuba merasai. Orang kinestetik banyak tangan letak di dada dan bercakap dengan lebih perlahan, tempo yang lebih perlahan. Dan bila orang kinestetik bila bercakap, dia banyak menggunakan perkataan saya rasa idea ni sungguh baik, saya dapat rasakan betapa bagusnya idea awak. Atau bila akan kata saya mula memahami, saya faham idea awak, saya faham, saya rasa sesuatu idea ni sesuai dengan kita semua. Saya suka idea ni, saya suka, atau saya rasa tak sedap hati dengan idea ini. Ini antara perkataan-perkataan yang pada ketika itu dia berfikir secara kinestetik. Jadi apabila anda sedang cuba memujuk ataupun persuade ataupun mempengaruhi orang yang sedang kinestetik, strateginya ialah anda perlu guna strategi kinestetik dan gunakan perkataan-perkataan kinestetik. Apakah strategi visual, apakah strategi auditory, apakah strategi kinestetik? Saya akan ceritakan dalam video seterusnya. Teruskan bersama saya, Fazli Yusof, dalam siri Kuasa Sukses bersama dengan NLP. Sehingga bertemu lagi. Kuasai minda, kenali diri, serlahkan kuasa sukses dalam diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.